Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dia kena atas sikit ni dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi majlis yang saya kasihi, yang berhormat Saudara Sari Sungim, Adun Hulu Kelang, Ustaz Mak Husin, sahabat saya, pengurusi Biro Pemantapan Agama Keadilan Kelantan, dia terlupa Ustaz Alim. Ustaz Alim ada. Saya banyak yang baru yang mungkin saya belum kenal sepenuhnya. Rakan-rakan pimpinan amanah keadilan, saudara-saudari, adik kakak yang saya hormati sekalian. Saya baju jingga ni lama dah ada, sebelum ada amanah pun lagi. Saya ada 2-3 baju yang memang colour jingga. Nanti kok orang kata saya masuk amanah pula jadi cerita pula lah. Alhamdulillah malam ni saya boleh sampai kat sini. Tak mudah lah, dia ada yang kurang. Ada isu bila saya dijemput untuk berceramah di Kelantan di atas pentas amanah. Saya sebelum ini memang ambil pendekatan yang mudah. Siapa-siapa sahaja yang jemput saya untuk menerangkan masalah kepada rakyat yang menunjukkan buruk UMNO Barisan Nasional, saya hati, tak ada masalah. Amanah adalah rakan politik melalui Pakatan Harapan bagi Keadilan. Jadi kita ada tujuan yang khusus untuk bantu rakyat dan selamatkan negara melalui Pakatan Harapan. Saya faham kita juga ada kerjasama dengan PAS. Sebab itu saya sebut, sesiapa yang kalau matlamat itu sama untuk jatuhkan UMNO Barisan Nasional, saya tak ada masalah. Hatta kalau Rosmah panggil saya untuk jatuhkan Najib pun saya hadir juga, insya-Allah. Saya tak reti nak ulas banyak perkara yang khusus mengenai Kelantan lah. Cuma di mana yang saya pergi, saya kena letak dan pacak balik kenapa kita dalam Pakatan Harapan yakin bahawa kalau nak selamatkan negara dan rakyat, kita kena jatuhkan UMNO. Tidak ada jalan lain. Sebab itu saya nak mula dengan nak sebut dalam, saya rasa 15 Februari dalam sebulan lagi akan ada satu tunjuk perasaan dekat Universiti Melaya. Lama dah tak ada tunjuk perasaan ni, dia nak mula balik. Tunjuk perasaan dekat Universiti Melaya. Tunjuk perasaan ini ialah untuk mengingati peristiwa mahasiswa-mahasiswa demonstrasi di Baling tahun 1974 ni. Dulu tahun 1974, mahasiswa termasuklah Anwar Ibrahim Ali pun ada lagi lah. Masa tu dia lompat sikit-sikit, tak banyak macam sekarang. Tahun 1974, pimpinan mahasiswa semua berkampung dekat Baling Kedah, tunjuk perasaan kerana petani-petani pada ketika itu lapar. Harga komoditi pertanian jatuh, tak ada duit nak makan. Mahasiswa pergi ke Baling untuk demonstrasi. 15 Februari ini akan ada satu demonstrasi untuk mengingati demonstrasi Baling. Beza dia satu je pakcik. Dulu tahun 74 yang demo ialah pelajar kesian dekat petani tak boleh makan. Sekarang terbalik. Petani mari demo sebab pelajar-pelajar universiti lapar. Terbalik. Hanya bawah UMNO dengan Najib je, mahasiswa pun tak boleh makan. Ada sebab apa mahasiswa tak boleh makan ni? Ni berapa orang yang ada anak dekat universiti ni? Sebab dia kerana PTPTN potong pembiayaan. Dulu PTPTN bagi pembiayaan yang cukup untuk bayar yuran dan juga untuk bayar kos sara hidup. Tolak sewa untuk makan cukup.
Bila Najib buat bahana kepada ekonomi negara, PTPTN tak ada duit, dia potong. Sebab itulah memang budak lapar sekarang memang tak ada duit. Kita tak boleh kalih daripada perkara itu. Sebab itu kita kena tengok, ingat balik tu. Kalau nak tahu betapa mudaratnya Najib dengan UMNO yang ada, kita kena ingat balik daripada zaman Tun Razak. Minggu ni dia sibuk tunjuk gambar nostalgia Allahyarham Tun Razak. Saya pun nak buat nostalgia juga. Saya nak banding zaman Tun Razak banding dengan zaman Anwar jadi Menteri Kewangan, banding dengan zaman Najib sekarang. Sebab bila kita banding, saya yakin orang yang ada akal dan ada otak tahu Najib ini mudarat paling besar. Tak boleh pergi dekat dengan Najib. Dulu zaman Tun Razak tahun 1970-an, hutang negara, kau nak banding, ambil yang pertama, hutang negara. Zaman Tun Razak, hutang negara 2 bilion tahun 70. Masa Tun Razak duk sibuk buka Felda, buka Mara, buka institusi yang jaga Melayu dulu tu, hutang negara 2 bilion dah. Tahun 1998 Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan, hutang negara 90 bilion. Dalam keadaan tahun 90-an negara maju, bangunan banyak, semua yang kita nampak ni banyak asal 90-an, hutang negara 90 bilion. Sekarang tahun 2016, hutang negara di bawah Najib dan Rosmah 700 bilion. Banding zaman ayah dia 2 bilion, dia sekarang 700 bilion. Hutang negara yang besar macam inilah jadi kesan sampai rakyat dekat kawasan Ketereh ni sekali. Sebab bila hutang negara banyak, kerajaan tak boleh belanja. Bila kerajaan tak boleh belanja, dia naik harga, dia potong subsidi, naik elektrik dan lain-lain. Apa lagi? Itu hutang. Kemudian kita tengok dari segi mata wang, nak banding. Najib kata sekarang masalah Malaysia ni, harga barang naik ni, dia kata bukan salah dia. Dia kata ini masalah dunia. Memang ekonomi dunia teruk, sebab itu mata wang Malaysia pun teruk juga. Kalau tengok TV3, dia kata mata wang negara jatuh sebab mata wang negara lain semua jatuh juga. Sebab itu kita kena banding. Dulu zaman Tun Razak sampai ke zaman Anwar Ibrahim 28 tahun, kadar tukaran purata mata wang $1 kepada ringgit, 28 tahun tu purata dia $1 RM2.50. Sekarang zaman Najib $1 RM4.50. Pergi ke Siam, orang Siam tak nak terima duit kita. Dulu kita buat lawak pasal duit rupiah tebal. Kalau nak pergi beli ikan, duit rupiah kena bawa 1 beg, sebab duit dia murah. Lepas ini macam itulah orang Indonesia lawak gelak dekat kita, sebab duit kita tak ada nilai. Bila duit kita tak ada nilai, jatuh daripada dulu RM2.50 $1, sekarang jadi RM4.50 $1. Sebab itu semua harga barang mahal. Sebab kita kena import barang. Barang makanan hampir 90% kita import. Bawang kita import, kacang kita import, beras kita import. Saya tak tahu apa yang kita tak import. Budu je kita tak import. Yang lain semua kita import. Bila mata wang kita jatuh, sebab itu harga barang naik, cili semua naik, yang jadi mangsa rakyat. Sebab itu kalau kita terkeliru ni, boleh ke tidak dekat dengan UMNO dan saya tak tahu, ada perkataan baru sekarang, tahun dengan UMNO ni. Kena tengok yang itu, pergi pasar, tengok harga barang mahal, nampak muka Rosmah dan Najib, insya-Allah kita takkan terpesong. Apa lagi? Ambil contoh yang ketiga ialah hutang rakyat. Zaman Anwar, hutang negara, hutang rakyat 90 bilion ringgit. Maknanya kalau campur hutang kereta kita, hutang rumah kita, hutang peribadi, hutang semua, campur semua 90 bilion untuk 28 juta rakyat masa itu.
Sekarang tahun 2016, campur hutang setiap seorang daripada kita ni, campur seluruh Malaysia, dia dah mencecah 1 trilion ringgit. Hutang rakyat sekarang lebih mahal daripada hutang kerajaan, yang kerajaan ambil hutang. Kerajaan ambil hutang 700 bilion. Hutang rakyat lagi teruk 1 trilion, 1,000 bilion. Sebab apa? Sebab dasar bila ada kerajaan, Perdana Menteri macam Najib yang cekik rakyat, harga barang naik, harga rumah naik, harga kereta naik, semua naik, rakyat kena berhutang. Maka hutang itu naik mendadak. Sebab itu hutang rakyat Malaysia sekarang nombor 1 dalam Asia. Tak ada negara yang rakyatnya berhutang lagi banyak daripada Malaysia. Sebab tu nak dekat dengan UMNO, ingat yang itu. Kemudian saya juga sebut tentang, saya selalu bagi contoh tentang budak-budak muda. Setiap bulan Jabatan Buruh ada 462,000 orang anak muda ataupun rakyat Malaysia yang berdaftar tak ada kerja, cari kerja. Setiap bulan ni ada 462,000 secara purata yang menganggur dekat Malaysia. Daripada 462,000 yang menganggur tu, 181,000 siswazah. Daripada 181,000 siswazah, 80% itu ialah anak Melayu. Maknanya paling banyak siswazah anak Melayu. Lebih daripada 120,000 siswazah anak Melayu tiap-tiap bulan menganggur. Dia tanggung hutang PTPTN lagi, menganggur. Kemudian nak beli rumah tak boleh. Sebab itu kalau ikut statistik sekarang, tiap-tiap tahun ada 10,000 anak muda Melayu isytihar muflis. Sebab apa? Sebab UMNO Barisan Nasional dengan sebab Najib. Dasar dia, kegagalan dia bantu anak muda Melayu bagi kerja. Kerja yang ada dia bagi kepada orang luar, orang Bangla. Akhirnya yang jadi mangsa anak Melayu. Sebab itu kalau nak dekat dengan UMNO Barisan Nasional dengan Najib atas dasar nak jaga orang Melayu, tak boleh. Sebab yang merosakkan orang Melayu ni awal-awalnya ialah UMNO, Najib, Rosmah. Nak jaga orang Melayu, jatuhkan Najib dengan Rosmah, baru terjaga orang Melayu insya-Allah. Bukan pergi nasihat Najib untuk kekalkan dia jadi Perdana Menteri. Sebab itu saudara-saudari, adik kakak, bagi saya jelas semua ini. Saya ulang berkali-kali, saya hormat dan berkawan dengan semua, asalkan niat dan matlamat kita jelas bahawa mudarat yang paling besar dalam negara ini ialah Najib, Rosmah, UMNO Barisan Nasional. Kalau kita kekal kepada yang itu, kerana hanya dengan jatuhkan Najib, Rosmah dan Barisan Nasional, baru kita boleh bantu rakyat. Kita boleh cakap nak buat apa saja, tak jadi selagi ada Najib dengan Rosmah. Kita kata nak lawan dia, dia buat undang-undang Majlis Keselamatan Negara. Sekarang dia boleh isytihar darurat ikut suka dia. Esok dia nak isytihar darurat Kota Baru, dia boleh isytihar darurat Kota Baru. Masuk tentera, tangkap orang tanpa waran. Sebab bila kita ada pimpinan yang lebih pentingkan diri dia, yang tak hormat pada undang-undang, yang tak fikir pasal rakyat, dia boleh buat apa saja. Hari ini dia nak pakai jubah, dia pakai jubah. Hari ini dia nak pakai pink, dia boleh pakai pink. Ikut suka dia, asalkan dia kekal berkuasa. Sebab itu dalam pilihan raya umum dalam 1-2 tahun akan datang, pilihan ini dibuka seluas-luasnya kepada rakyat, terutamanya orang Melayu. Sebab itu Najib dah tahu dah ni, masuk pilihan raya ni kalau harap kepada orang bukan Melayu, dia tahu dia akan kalah besar. Kerana orang bukan Melayu tahu dan yakin temberang Najib dengan Rosmah. Dia tahu segala masalah yang ada ni, banyak masalah disebabkan Najib dengan Rosmah. Maka Najib, Rosmah, UMNO, dia akan kembali kepada satu-satunya permainan tali hayat dia,
iaitu permainan perkauman Melayu, dicampur lagi dengan soal keagamaan Melayu. Sebab itu sekarang ini masa depan rakyat, anak cucu cicit kita bergantung kepada kematangan pengundi Melayu membezakan yang mana sebenarnya soal hukum, yang mana soal muslihat politik, supaya kalau orang Melayu tahu untuk selamatkan negara ini, kita perlu letak seorang pemimpin Melayu Islam yang jujur, yang amanah, yang cerdik. Insya-Allah saudara-saudari, tak kisah parti mana pun, selamat orang Melayu Islam insya-Allah. Tapi kalau kita terkalih dan terkeliru, kita berselindung dan termakan dengan racun perkauman, maka akhirnya nama saja Melayu, perangai Yahudi pun tak macam itu. Sebab itu saya nak beritahu, dalam kita sibuk di bawah ini berkecamuk dalam 5-6 bulan yang lepas, saya faham ada emosi, ada sentimen parti, ada parti yang berbeza, ada PAS yang dah lama, ada amanah yang baru, ada keadilan. Kalau di Kelantan ini kita boleh berbeza-beza warna, rupa, pandangan, tapi rakyat letak harapan kepada kita, baik kamu keadilan, baik kamu PAS, baik kamu amanah, kamu kena letak rakyat di depan. Meletakkan rakyat di depan bermakna menghenti dan menjatuhkan Najib Tun Razak. Itu yang penting, ya. Sebab apa? Selagi ada Najib ini, tiap-tiap hari selagi Najib berkuasa, selagi itulah harta negara hilang. Wang rakyat kena cekik. Kepentingan negara ini dia bagi kepada orang luar macam itu saja. 1MDB ni saya dah ulas berkali-kali. Malam ni saya nak sambung lagi kerana ada cerita baru pasal 1MDB. Saya takut dalam kita duk bising pasal berkecamuk kita, Najib di atas gembira, dia boleh dapat wang besar, buat apa saja kerana kita sibuk sama kita, dia lepas dengan segala harta negara. 5-6 bulan lepas kecoh, kita dah bangkang dia jual syarikat elektrik yang dulu milik 1MDB kepada syarikat Cina. Dia jual kepada syarikat Cina tu satu hal dah, dia jual sehingga melanggar peraturan yang dia sendiri tetapkan. Itu tak boleh diterima. Undang-undang kita yang buat ini bukannya keadilan, bukan Pakatan Harapan. Yang buat ni UMNO sendiri. UMNO buat undang-undang mengatakan harta dan juga industri strategik negara tak boleh jatuh ke tangan orang asing. Masuk akal lah. Industri strategik negara contoh apa dia? Air, elektrik, ni kapal terbang, lapangan terbang, semua ini semua strategi. Kalau air kita ni jual kepada orang negara asing, dia tak suka dekat kita, dia tutup paip air, mati kita. Sama juga dengan elektrik. Kalau kuasa, jana kuasa elektrik diberi kepada syarikat asing, dia bergaduh dengan kita, dia tutup elektrik, mati kita. Sebab itu undang-undang itu kena. Undang-undang itu kata harta strategik termasuklah elektrik tak boleh jatuh kepada kawalan kuasa asing ataupun syarikat asing. Najib, undang-undang yang UMNO Barisan Nasional sendiri buat, dia langgar. Undang-undang itu masih lagi ada, tapi dia tetap jual kepada syarikat Cina. Dia jual kepada syarikat Cina kerana TNB, alhamdulillah, bila TNB bida untuk beli syarikat jana kuasa 1MDB itu, TNB kata dia tidak akan bayar lebih. Kerana bila dia bayar lebih, rakyat akan tanggung. 1MDB nak bayar hutang, pergi cari duit lain. Tapi untuk beli harta ini, harganya 8 bilion sahaja. Maka TNB bida masuk kontrak nak beli 8 bilion. Tak bolehlah dia hutang banyak, 42 bilion. Dia beli dulu pakcik berapa? 18 bilion. Takkan dia nak jual 8 bilion? Rugi 10 bilion dah. 10 bilion tu kita tak tahu dah pergi ke mana. Maka Najib
1MDB cari jalan untuk jual kepada yang lebih mahal. Yang lebih mahal itu syarikat Cina. Dia jual kepada syarikat Cina 10 bilion. Apa kesan dia bila dia jual syarikat elektrik ini kepada syarikat Cina? Mulanya soal tarif elektrik. Syarikat elektrik yang Cina kawal sekarang ini, dia ada kontrak untuk jual elektrik kepada TNB. TNB wajib beli, tak boleh tak beli. Ini memang undang-undang, peraturan kata dah ikat kena beli. Tahun depan 2016, kemudian sekali lagi 2022 akan ada rundingan balik di antara TNB dengan syarikat Cina ini, runding balik berapa harga yang TNB kena bayar untuk beli elektrik ini. Saya nak tanya pakcik-pakcik lah, ada ke orang dalam dunia ni yang berniaga untuk buat rugi? Dia tak nak buat untung, dia buat rugi. Setakat ni saya hanya jumpa satu golongan, UMNO je. Yang lain buat bisnes semua nak untung. Pakcik ingat syarikat kerajaan Cina ni beli harta elektrik negara 2 bilion lebih mahal daripada harga sebenarnya. Pakcik ingat dia nak tutup mata, dia nak kira hangus macam itu je 2 bilion dia. Masa runding balik tahun ini 2016 dan tahun 2022, sudah tentu dia akan tekan kerajaan Malaysia. Dia akan beritahu dekat Najib, dulu Najib, aku beli harta ni, aku bayar lebih 2 bilion. Sebab masa tu engkau nakkan duit lebih untuk bayar hutang 1MDB. Sekarang aku nak balik duit aku. Macam mana dia nak balik duit dia? Dia kata TNB sila bayar lebih lah. Kalau dulu kamu bayar 25 sen satu unit, sekarang aku nak suruh kau bayar 27 sen satu unit. Contohnya. Saya nak tanya pakcik-makcik lah. Pakcik-makcik ingat Najib berani lawan kan Cina Komunis? Berani lawan. Dia Rosmah pun dia tak berani lawan. Ni Cina Komunis daripada Beijing ni, dia tak berani lawan. Akhirnya untuk dapat balik 2 bilion yang dia ambil lebih daripada dia jual aset ini, akhirnya rakyat kena tanggung kerana kadar elektrik akan naik. Kadar elektrik naik kerana TNB dipaksa bayar lebih. Bayar lebih sebab apa? Sebab syarikat Cina dah bayar lebih kepada Najib. Najib perlukan duit untuk bayar hutang 1MDB. Benda macam ni pakcik-makcik tak boleh dinasihat, tak boleh nasihat. Dia akan buat ikut suka dia. Mana kita nak letak muka kita dalam keadaan kita kata kita nak nasihat, nak tunjuk dia jalan yang betul, satu-satu dia duk jual kita. Tak boleh. Sebab itu saya kata Najib ni satu jalan je, lawan dia sampai dia jatuh. Lagi lama kita bincang, kita main dengan dia, lagi banyak dia jual kita. Dan itu dah berlaku dah dalam 1-2 tahun kebelakangan ini. Itu satu benda elektrik. Ni nak cerita yang lebih besar lagi ni. Yang ini yang ceramah saya yang pertama sejak saya bocorkan dan tumpukan isu pasal pengkalan tentera udara di Sungai Besi. Tengok jam dan tengok SB. Saya rasa SB duk catat lepas ni kena tangkap lagi aku ni. 1MDB bila dia mula tahun 2009 dulu, dia syarikat kosong, dia tak ada apa. Dia punya model nak berbisnes, model pergi pinjam duit. Jadi dia pergi pinjam duit, mula-mula 6 bilion ringgit. Bisnes duit tak tahu ke mana. Bila duit tak tahu ke mana, bermula masalah kerana nak bayar faedah atas hutang 6 bilion tu pun tak ada. Nak buat bisnes baru pun tak ada. Maka kerajaan Malaysia pun kata tak apa 1MDB, kamu pergi ambil hutang lagi. Cuma bila dia nak pergi ambil hutang lagi tu, dia tak boleh pergi jual Helio saja. Dia kena tunjuk apa harta yang dia ada. Maka kerajaan Malaysia, Najib lah ni, Najib ni. Najib bagi 2 bidang tanah milik rakyat Malaysia yang paling mahal sekali kepada 1MDB. Satu tu, tanah yang sekarang ini dipanggil Tun Razak Exchange, tanah belakang KLCC, betul-betul tepi Jalan Tun Razak. Kalau pergi Kuala Lumpur, daripada KLCC itu sekarang nampak ada satu tanah kosong. Itu tanah betul-betul tengah Kuala Lumpur, milik rakyat. Dia bagi kepada 1MDB. 1MDB guna tanah itu pergi kutip buat hutang sampai 42 bilion.
Itu satu. Satu lagi yang lagi teruk ialah tanah kem pengkalan tentera udara Sungai Besi. Ingat dulu lah. Dulu Tunku Abdul Rahman balik daripada London sampai dekat pengkalan tentera udara Sungai Besi lah, untuk umum isytihar merdeka. Tanah itu 400 ekar semua telah diberikan kepada 1MDB. Tanah 400 ekar itu dia bagi kat 1MDB dengan syarat, oleh kerana kamu dapat tanah ini untuk kamu buat duit, berhutang dan sebagainya, kamu kena pindahkan kem tentera udara Sungai Besi itu ke 8 kem tentera udara dan polis udara lain di seluruh Malaysia. Selain daripada pindahkan, 1MDB juga kena naik taraf kem pengkalan tentera udara yang lain, termasuklah pengkalan udara Sendayan yang baru dekat Negeri Sembilan, pengkalan tentera udara Subang, pengkalan tentera udara Butterworth, pengkalan tentera udara Gong Kedak, pengkalan tentera udara Kuantan, pengkalan tentera udara Subang, dan 2 kem polis, satu di Ipoh dan satu lagi kem tentera di Kajang. 8 kem. Jadi dia dapat tanah, dia kena pindahkan kelengkapan ketenteraan dan juga tentera udara ke 8 kem, naik taraf. 1MDB pun kata tak apalah, okey, no problem. Dia pun cari duit dan sebagainya, kononnya nak naik taraf. Hari ini pecah tembelang, naik taraf entah ke mana, pengkalan tentera entah ke mana. Yang kita tahu, akhir tahun 2015 yang sudah, Najib umumkan bahawa pengkalan tentera itu, syarikat yang memiliki tanah pengkalan tentera udara Sungai Besi itu, kini telah dijual sebahagiannya kepada syarikat swasta yang sebahagiannya melibatkan syarikat milik kerajaan China. Jual tanah kita dah dengar, jual syarikat elektrik kepada syarikat China kita dah dengar. Tak pernah berlaku orang jual tanah pengkalan tentera udara kepada negara asing macam China, saudara-saudara. Saya tak tahu macam mana nak nasihat benda macam ni. Sungguh saya tak tahu. Keadaannya yang dia tak boleh jawab. Sekarang saya tanya balik, bila kamu jual syarikat yang ada tanggungjawab untuk memindah dan menaik tarafkan pengkalan-pengkalan TUDM ini, maknanya sekarang syarikat Cina itu buat keputusan berapa nak bayar, dekat mana, bila nak bayar. Kerana dia yang beli syarikat 1MDB, syarikat 1MDB itu sign kontrak dengan kerajaan, dia naik taraf pengkalan tentera udara. Mana ada dalam dunia ini Perdana Menteri jual syarikat yang naik taraf pengkalan tentera udara kepada negara China, negara asing? Mana ada? Tak ada. Tambah lagi, bila dia tak boleh jawab itu, saya kata maknanya ini dia akan mendedahkan negara kita kepada pengaruh kerajaan asing dalam soal-soal pertahanan. Kerana yang bayarnya itu kerajaan China. Kalau dia tak nak bayar duit, susah kita. Kontraktor kita tak boleh buat. Kalau dia kata, aku tak ni mahal sangat ni, jangan beli radar ni daripada Amerika, beli daripada China. Najib nak kata apa? Nak lawan China lagi? Kemudian saya tanya lagi, berapa kos untuk naik taraf? Berapa wang kamu dah ambil? Berapa kamu dah bayar? Dia kantoi lagi. Dia akhirnya bila tanya dia kena jawab juga. Sebab kalau tidak dia tahu, kalau tak berjawab maksudnya dia salah. Dia pun jawab. Dia kata kos keseluruhan untuk memindahkan pengkalan tentera udara dan juga naik taraf 2.7 bilion. Betul dia kata ada baki 1.9 bilion lagi sebab 800 juta ringgit je yang dibayar setakat ini. Itu yang jadi masalah. Kerana kos 2.7 bilion, dia bayar 800, ada hutang 1.9 bilion lagi yang nak kena bayar untuk siapkan semua ini, dia tak ada duit. Itu yang dia jual kepada syarikat Cina. Itu yang syarikat Cina itu sekarang akan tanggung 1.9 bilion kos naik taraf. Sudah tentu dia akan campur tangan dan dia nak pengaruhi. Jadi saya tanya,
Kenapa kamu bayar 800 jutanya, sedangkan wang yang kamu dah ambil itu jauh lagi banyak? Pakcik makcik nak tahu berapa banyak yang dia dah ambil? Kerajaan bagi grant percuma kepada 1MDB untuk naik taraf pengkalan tentera semua ni 1 bilion ringgit. 1 bilion ringgit. Dia dah ambil semua dah. Dah keluar dalam laporan ketua audit negara yang terkini pun. Dia tak jawab sampai hari ni. Saya kata, kamu ambil 1 bilion duit rakyat dalam geran, kamu bayar 800 juta. Ada hutang 1.9 bilion lagi kamu tak bayar. Sebab itu kamu kena jual kepada syarikat Cina. Dia tak jawab. Dia dah ambil 1 bilion. Tak cukup dengan 1 bilion, dia juga terbitkan hutang Islam. Hutang Islam ini nama dia sukuk. Orang saya duk cerita pasal sukuk. Orang tak faham sukuk ni buah ke apa? Sukuk ni ialah hutang Islam. Hutang ni dia kertas je lah. Dia jual hutang Islam, orang beli. Dia ambil hutang itu 2.4 bilion tahun 2014 dengan alasan 2.4 bilion itu dia nak bayar untuk pindahkan dan naik taraf pengkalan TUDM semua ni. Jadi pakcik kira geran 1 bilion, hutang yang dia terbitkan 2.4 bilion, dia ambil duit 3.4 bilion, dia bayar kontraktor 800 juta. 3.4 bilion tolak 800 juta, maknanya mana wang 2.6 bilion lagi. Sama macam dengan derma. Mana wang 2.6 bilion lagi? Hilang. Duit tu hilang. Dia tak jawab. Benda macam ini, saudara-saudari, pakcik makcik, penyelewengan besar yang menyebabkan rakyat kena tanggung derita, negara terdedah kepada risiko pertahanan. Ini bukan soal kita nak berbaik dan menasihati lagi dah. Orang macam ini yang dedahkan negara dan pengkalan tentera udara kita kepada risiko pertahanan, yang ambil duit negara, ambil duit rakyat, buat hutang 3.4 bilion, kemudian tak bayar, kemudian duit entah ke mana. Orang macam ini sepatutnya kita letak dalam penjara, bukan kita berkawan. Sebab itu lepas ini benda ini akan jadi isu lagi, kerana yang rakyat tak tahu 2.4 bilion ringgit yang dia ambil, yang tak tahu pergi ke mana itu. Pakcik-makcik nak tahu duit siapa? Duit tabung haji. Duit tabung haji. Bila dia jual hutang dia tahun 2014 atas alasan nak guna duit ini untuk pindahkan pengkalan TUDM, siapa yang beli? Yang beli ialah tabung haji dan kumpulan wang amanah persaraan. Yang beli ialah duit rakyat Malaysia, orang Melayu Islam. 2.4 bilion. Mana duit ni? Sampai sekarang 1MDB tak jawab, Najib tak jawab. Duit tabung haji, dulu tabung haji beli tanah 100 juta, kecoh satu Malaysia. Sekarang ini tabung haji saya tahu tengah takut, tak boleh tidur ni. Kerana dia tahu saya akan tanya, tabung haji, mana duit yang kau bagi dekat 1MDB dulu yang kononnya nak guna untuk bayar kontraktor pengkalan tentera. Sekarang pengkalan tentera entah ke mana, jual kepada Cina, duit entah ke mana. 2.4 bilion wang rakyat tabung haji dengan kumpulan wang amanah besar. Sebab itu saudara-saudari, adik kakak, saya dapat notis baru. Okey. Saya kena, Pak Abu tak cakap lagi. Ya Allahu Akbar. Saya kena tutup lah. Sebab itu adik kakak, bagi saya penutupnya kena tutup terus. Mudah saja. Kita ada satu kemudaratan yang cukup besar di depan mata kita. Mudarat dalam bentuk Najib dan Rosmah ini tiap-tiap hari mendatangkan bala kepada rakyat. Bahaya dan derita daripada berlanjutannya kuasa Najib dan Rosmah ini ditanggung oleh semua rakyat Malaysia, Melayu ke, Cina ke, India, Iban ke Azhar. Kita sudah ada rekod yang jelas. Mudarat seperti Najib dan Rosmah ini
dia tak boleh dibawa berbincang. Timbalan Perdana Menteri dia sendiri dia pecat, Mahathir sendiri dia sepak. Kita ingat kalau Mahathir dia sepak, dia nak dengar nasihat kita. Nasihat Mahathir pun dia hedik, saudara-saudara. Sebab itu bagi saya adalah menjadi tanggungjawab kita. Kalau mudarat itu telah jelas dan besar, nampak sangatnya, maka dalam Islam pun keutamaannya ialah kita jatuhkan yang itu dulu, insya-Allah. Kerana dengan jatuhkan yang itu dululah saya yakin baru kita boleh susun bela rakyat dahulu, hapuskan GST, turunkan harga barang. Kita nak bincang tentang kaedah terbaik melaksanakan hukum Islam, boleh, tapi bukan dalam keadaan tipu muslihat dan tipu helah UMNO Barisan Nasional. Saya tak pernah ada masalah tentang hudud. Kita berbeza pandangan tentang kaedah. Kita bincang tentang kaedah, tetapi bukan dengan berlatar belakangkan muslihat dan tipu daya UMNO Barisan Nasional. Jadi insya-Allah saudara-saudari, alhamdulillah 9 Januari 3 parti kita, Keadilan, Amanah dan DAP, sehati, sejiwa, sekata. Kita tanda tangan perjanjian. Selagi ada Pakatan Harapan, insya-Allah saya yakin rakyat Malaysia akhirnya akan setuju dengan kita. Yang terbaik kita jatuhkan Najib UMNO Barisan Nasional. Siapa yang bergantung kepada Najib UMNO Barisan Nasional, kalau tak berhati-hati akan jatuh tersungkur dengan Najib dan UMNO Barisan Nasional. Jadi cukup sekat itu. Pak Abu ada 4-5 minit lagi. Terima kasih. InsyaAllah saya hadir lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.